Nama saya Elisani Sinal. Tajuk pembentangan kami ialah profesi perguruan. Ini merupakan ahli kumpulan saya yaitu Aisyah, Kresnede, Erika, dan Falavia. Pengenalan untuk pembentangan ini adalah untuk mengenal pasti lebih dalam lagi mengenai profesi perguruan. Kita tahu bahawa tugas sebagai seorang guru amatlah mencabar, lebih-lebih lagi pada era COVID-19 dan pada pembelajaran abad ke-21. Seterusnya, konsep profesi perguruan ialah kita perlu tahu bahawa tugas seorang guru adalah untuk membimbing dan mendidik. Guru juga mempunyai etikanya yang tersendiri dan mereka terikat dengan etika tersebut. Dengan adanya etika sebagai seorang guru, seharusnya para guru lebih dapat menjaga tingkah laku mereka sebagaimana yang sepatutnya. Guru merupakan ejen keberkesanan pendidikan. Setiap cabaran perlu dihadapi dengan profesional untuk mendapatkan hasil yang baik. Seterusnya saya akan menerangkan peranan dan cabaran guru pengurusan pelajar dalam kelas. Peranan pertama ialah sebagai pendidik dan pembimbing. Semasa di dalam kelas, sebagai seorang pendidik, guru akan menjadi tokoh, penelitian, dan identifikasi bagi para pelajar. Sebagai pembimbing pula, guru haruslah sentiasa memberikan bimbingan kepada para pelajar, lebih-lebih lagi kepada pelajar yang memerlukan bimbingan disebabkan mereka merupakan antara golongan pelajar yang berkeperluan khas dan mereka yang mempunyai masalah dalam pembelajaran. Peranan yang kedua ialah sebagai penasihat. Melalui pernyataan ini kita mendapati bahawa guru-guru mempunyai tanggung jawab untuk menasihati para pelajar selayaknya ibu bapa. Walaupun kita tahu bahawa sesetengah guru belum bergelar sebagai ibu bapa dan tidak mempunyai kemahiran dalam menasihati pelajar sebagai ibu bapa, namun demikian guru-guru sudah tentu akan mengambil tahu langkah-langkah menasihati para pelajar yang mempunyai masalah. Peranan yang ketiga ialah pengurusan dalam kelas. Pelajar sudah tentunya akan menimba ilmu di dalam kelas atau ruangan belajar yang selesa tanpa sebarang faktor yang akan mengganggu tumpuan mereka. Sebagai seorang guru atau guru kelas, perlulah mengambil perhatian dalam hal tersebut. Sebagai contoh, memastikan suasana kelas yang kondusif, memastikan para pelajar mempunyai disiplin semasa berada di dalam kelas agar mereka lebih fokus untuk menerima ilmu yang disampaikan. Cabaran yang dihadapi pula ialah yang pertama, disiplin pelajar. Salah satu cabaran yang dihadapi oleh guru adalah menguruskan disiplin pelajar. Pelajar yang tidak patuh kepada peraturan atau yang menunjukkan tingkah laku yang tidak sesuai boleh mengganggu proses pembelajaran dan menyebabkan suasana kelas menjadi tidak terkawal. Guru perlu mempunyai pendekatan yang lebih tegas namun berperkemanusiaan untuk mengatasi masalah disiplin tersebut. Cabaran yang kedua ialah kekurangan sumber dan fasiliti. Kekurangan bahan pengajaran, teknologi, dan ruang kelas yang sesuai boleh menjadi halangan dalam menyampaikan ilmu pembelajaran. Tanpa sumber yang mencukupi, guru mungkin berdepan dengan kesulitan dalam menjalankan aktiviti pembelajaran yang efektif atau dalam menyampaikan maklumat dengan cara yang menarik. Itu sahaja, saya serahkan pembentangan seterusnya kepada ahli kumpulan saya. Hai, nama saya Telia Falavia Arbot. Nomor metrik saya 24103131608. Hari ini saya akan membentangkan part saya dan topik saya yaitu 5.0 kemahiran guru dalam pengurusan emosi sesama guru. 5.1 yaitu empati. Empati merupakan keupayaan memahami dan berfungsi perasaan seseorang. Empati boleh menjadikan guru mengerti beban atau masalah yang dialami oleh sahabat kerja antara guru. Dan dengan empati, guru boleh memberi bantuan model dan perasaan yang dibutuhkan untuk menambah semangat kerja dalam kalangan guru. 5.2 yaitu komunikasi yang berkesan. Kemahiran komunikasi yang berkesan adalah kunci
dalam menguruskan emosi sesama guru. Komunikasi yang terbuka dan jelas membolehkan guru untuk menyampaikan perasaan mereka tanpa menyinggung perasaan sesama guru. Hal ini sangat penting untuk mencegah salah paham yang boleh mencetuskan konflik emosi. Komunikasi berkesan juga membantu dalam memberikan maklum balas yang konstruktif dan memberi sokongan kepada rekan sekerja dalam menangani cabaran pekerjaan. 5.3 yaitu pengurusan tekanan. Proses pengurusan tekanan yang efektif adalah penting dalam persekitaran sekolah yang dipenuhi dengan kesusahan. Guru haruslah mempunyai kemampuan untuk menguruskan tekanan tanpa memberi kesan yang negatif ke atas hubungan antara guru. Pengurusan tekanan yang cemerlang boleh mengurangkan emosi negatif dan dapat membantu guru untuk beroperasi cemerlang dalam tugasan mereka. Dan 5.4 yang terakhir yaitu pengurusan konflik. Pengurusan konflik yang baik membolehkan guru untuk menangani perbedaan pendapat atau konflik yang timbul di tempat kerja dengan cara yang matang dan profesional, serta membantu meminimumkan ketegangan emosi yang mungkin timbul dalam kalangan guru, sekaligus menjaga keharmonian dan kerjasama di tempat kerja. Seterusnya yaitu 6.0 kemahiran guru dalam pengurusan emosi sesama pelajar. Kemahiran pengurusan emosi sesama pelajar adalah aspek yang sangat penting yang perlu dikuasai oleh guru untuk memastikan persekitaran yang positif dan kondusif. Guru perlu bukan sahaja menguruskan emosi mereka sendiri, tetapi juga berkemampuan untuk membantu pelajar menguruskan emosi mereka dalam situasi sosial dan pembelajaran. Poin yang pertama yaitu 6.1 empati. Empati membolehkan guru memahami keadaan dan perasaan pelajar, terutamanya apabila mereka menghadapi kesukaran atau tekanan. Guru yang empatik dapat memberi sokongan emosional yang diperlukan oleh pelajar dan membantu mereka mengatasi masalah yang mereka hadapi. Hal ini demikian dapat meningkatkan rasa selamat dan dihargai dalam kalangan pelajar, serta membina hubungan yang positif antara mereka. Poin yang kedua yaitu 6.2 kemahiran komunikasi. Komunikasi yang jelas dan efektif adalah kunci dalam pengurusan emosi pelajar. Guru perlu mendengar pelajar dengan penuh perhatian dan memberi maklum balas yang membina komunikasi. Dua hal yang baik membolehkan guru memahami perasaan pelajar dan membantu mereka mengekspresikan emosi mereka dengan cara yang sehat. Guru yang berkomunikasi dengan baik juga dapat mengelakkan konflik atau salah paham yang boleh menjejaskan hubungan guru antara guru dan pelajar. Terusnya yaitu 6.3 mengajar kemahiran pengurusan emosi. Guru perlulah mengajarkan pelajar tentang cara mengerti, mengenali, memahami, dan menguruskan emosi mereka sendiri. Ini termasuk teknik-teknik seperti pengawalan pernafasan, relaksasi teknik, dan pemikiran positif, strategi untuk bertemu dengan emosi negatif seperti kemarahan atau kegelisahan. Guru yang membantu pelajar kemahiran ini boleh membantu mereka menjadi lebih matang dalam mengawal reaksi emosi mereka terhadap keadaan yang berbeda. Poin yang keempat yaitu 6.4 membangun kepercayaan diri pelajar. Guru yang mampu untuk membantu pelajar mengembangkan kepercayaan diri mereka akan lebih mudah menguruskan perasaan mereka melalui memberi penguatan dan pendukung positif. Guru boleh membolehkan pelajar percaya bahwa kebolehan diri mereka sendiri, melepaskan perasaan takut atau rendah diri dan lebih berani untuk menghadapi pembelajaran. Kepercayaan diri ini juga mengurangkan rasa takut atau stres di sekolah. Sekian daripada part yang sudah saya bentangkan. Terima kasih. Halo, nama saya Krisneda Dylan Ambor dan nomor metrik saya MS 241031483. Kemudian kita akan masuk 7.0
Daya tahan guru dalam kependidikan abad ke-21. Dalam era abad ke-21, pendidikan mengalami transformasi yang signifikan akibat kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan globalisasi. Guru sebagai pemimpin dalam proses pembelajaran diharapkan kepada pelbagai cabaran yang memerlukan daya tahan yang tinggi. Daya tahan ini merujuk kepada kemampuan guru untuk menghadapi tekanan, mengatasi cabaran, dan terus beradaptasi dalam lingkungan pendidikan yang sentiasa berubah. Pertama, 7.1 cabaran yang dihadapi oleh guru. Salah satu cabaran utama yang dihadapi oleh guru adalah integrasi teknologi dan pengajaran. Dengan kemunculan alat-alat digital dan sumber pembelajaran dalam talian, guru perlu menguasai pelbagai platform teknologi yang menyampaikan ilmu dengan berkesan. Ini memerlukan bukan sahaja kemahiran teknikal, tetapi juga keterbukaan untuk belajar dan beradaptasi dengan perubahan yang berlaku. Selain itu, guru juga berhadapan dengan pelbagai latar belakang belajar yang berbeza. Kelas yang heterogen memerlukan pendekatan pengajaran yang berbeza untuk memenuhi keperluan setiap pelajar. Daya tahan guru dalam menyelesaikan strategi pengajaran dan menyediakan sokongan individu kepada pelajar adalah kunci untuk mencapai kejayaan dalam pendidikan. Dengan kedua, 7.2 peranan daya tahan dalam membangunkan pembelajaran. Daya tahan guru juga penting dalam membentuk suasana pembelajaran yang positif. Guru yang memiliki daya tahan yang tinggi cenderung untuk lebih bersabar dan peka terhadap keperluan pelajar. Mereka mampu mengatasi tekanan emosi dan tetap memberi motivasi kepada pelajar walaupun dalam situasi yang mencabar. Ini tidak hanya membantu pelajar dalam proses pembelajaran, tetapi juga memupuk hubungan yang baik antara guru dan pelajar. Di samping itu, daya tahan juga berkait rapat dengan pembangunan profesional. Guru yang berdaya tahan biasanya mencari peluang untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka melalui latihan, bengkel, dan pembelajaran berterusan. Dengan cara ini, mereka bukan sahaja dapat menyelesaikan diri dengan perubahan, tetapi juga menjadi model teladan kepada pelajar dalam mengatasi cabaran. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nuraisyah Balqis binti Sulaiman, kad matriks 241031504. Hari ini saya akan membentangkan pasal daya tahan guru dalam pendidikan selepas COVID-19. Daya tahan guru dalam pendidikan selepas COVID-19 merujuk kepada kemampuan dan ketahanan tenaga pengajar untuk menyesuaikan diri dan terus memberi pengajaran yang berkualiti dalam persekitaran pendidik yang telah berubah akibat pandemik tersebut. Sejak COVID-19 melanda, guru di seluruh dunia terpaksa beradaptasi dengan pelbagai cabaran seperti pengajaran jarak jauh, penggunaan teknologi pendidikan yang tidak meluas, serta memastikan kebajikan mental dan emosi diri dan pelajar terjaga. Poin saya yang pertama ialah kemahiran aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Selepas COVID-19, pengajaran dalam talian menjadi norma baru. Guru perlu cepat belajar dan menyesuaikan diri dengan teknologi dan alat digital seperti platform pembelajaran dalam talian, Google Classroom, Zoom, dan Microsoft Teams. Daya tahan guru sangat bergantung kepada kebolehan mereka menguasai alat ini dan menggunakannya dengan cekap untuk memastikan pengajaran tetap berkesan. Seterusnya, yang kedua adalah kebolehan menyesuaikan pengajaran mengikut keperluan pelajar. Setiap pelajar mempunyai keperluan yang berbeza, dan pandemik menggariskan kepentingan mengubah pendekatan pengajaran untuk memenuhi keperluan individu. Sebagai contoh, pelajar dengan akses terhad kepada teknologi atau pelajar yang mengalami kesulitan belajar dalam persekitaran dalam talian memerlukan perhatian yang lebih. Guru yang memiliki daya tahan perlu terus kreatif dan fleksibel dalam merancang dan menyampaikan pengajaran. Yang ketiga ialah kesejahteraan mental dan emosi guru. Pandemik ini memberi tekanan besar kepada banyak individu termasuk guru.
Menghadapi beban kerja yang bertambah serta menjaga kesejahteraan mental dan emosi diri adalah penting untuk memastikan guru kekal produktif dan dapat memberi sokongan kepada pelajar mereka. Daya tahan guru merangkumi kemampuan mereka untuk menguruskan tekanan ini dan mencari cara untuk menjaga keseimbangan antara kerjaya dan kehidupan pribadi. Akhir sekali, kepimpinan dalam menghadapi cabaran. Sebagai pemimpin dalam bilik darjah, guru perlu menunjukkan kepimpinan yang baik dengan memberi inspirasi dan motivasi kepada pelajar serta rakan sejawat mereka. Daya tahan dalam konteks ini merujuk kepada kemampuan guru untuk tetap positif, mencari penyelesaian terhadap masalah, dan memberi contoh yang baik walaupun dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Itu saja dari saya, sekian, terima kasih. Kesimpulannya, pendidikan di Malaysia merupakan usaha berterusan yang bertujuan untuk membangunkan potensi individu secara holistik dan bersepadu. Tujuan utama sistem pendidikan ini adalah untuk melahirkan individu yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, dan fisikal, serta berlandaskan dan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan. Pendidikan di Malaysia ini juga bertujuan untuk melahirkan warga negara yang bukan sahaja berpengetahuan dan berkemahiran tinggi, tetapi juga bertanggung jawab dan mempunyai integriti yang kukuh dalam menjalani kehidupan mereka. Individu yang terhasil dari sistem pendidikan ini diharapkan dapat mencapai kesejahteraan yang tinggi dan memberi sumbangan positif kepada keluarga, masyarakat, serta negara. Kesimpulannya, pendidikan di Malaysia tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan individu yang cemerlang dalam bidang akademik, tetapi juga melibatkan aspek moral, sosial, dan rohani yang penting dalam membentuk sebuah masyarakat yang sejahtera, harmoni, dan maju. Oleh itu, pendidikan di Malaysia adalah elemen penting dalam pembinaan negara bangsa yang lebih baik dan sejahtera. Sekian, terima kasih.